Okey, boleh mula? Okey. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan. So untuk kali ini, untuk slot ini kami bertiga akan kongsikan tentang bagaimana nak mengaplikasikan 3 aplikasi iaitu aplikasi WooClap, aplikasi Bluecurt dan juga aplikasi Slido. Secara keseluruhannya ketiga-tiga aplikasi ini kegunaan dia ialah untuk mendapatkan maklum balas daripada murid. Maklum balas itu mungkin maklum balas kepada konten yang kita sampaikan ataupun maklum balas secara umum bagi kesan kepada murid terhadap pembelajaran yang mereka telah lalui. Contohnya, kalau kita nak tahu sejauh mana murid faham sebelum kita mulakan PDP. So, kita nak nilai dulu apa prior knowledge murid ataupun pengetahuan sedia ada murid. Kita boleh gunakan aplikasi ini sebagai satu instrumen untuk nilai. Contohnya, siapa yang faham tentang Bluecurt, angkat tangan ataupun tekan ya. Okay, siapa yang tak faham tentang Bluecurt, tekan tidak. So di situ kita boleh nilai ada berapa orang faham dan berapa orang tidak faham. Dan by right, selepas aktiviti pembelajaran PDP itu berjalan, so di akhir pembelajaran kita pun nak nilai sejauh mana objektif tercapai. Kita juga boleh nilai sekali lagi dengan menggunakan poll di mana kita tanya soalan yang sama dan mungkin pada waktu ini peratus murid yang lebih faham tu akan meningkat. Ini antara salah satu kegunaan lah aplikasi Bluecurt, WooClap dan juga Slido. Okey, Ija mulakan dengan WooClap. Okay, dalam PDPR kita nak capai ke 6 perkara ini memang agak susah sebab kita ada isu PDPR di mana kalau kita nak sampaikan konten yang berat, ia menyebabkan murid akan rasa bosan dan automatik murid akan memilih untuk tidak hadir kelas kita. Jadi salah satu cara untuk menarik perhatian murid, kita jalankan gamifikasi dalam PDPR kita di mana murid secara tidak sedar dia sedang main game tapi pada masa sama dia belajar. Dan kita sebagai guru juga boleh merancang PDPR kita dengan lebih tersusun. Selain daripada mendorong motivasi murid untuk belajar, kita boleh mengawal situasi pembelajaran dengan berkesan dan juga pada masa yang sama menjadi isu kepada guru ialah dia tak ada masa untuk menilai murid. Padahal dengan bantuan aplikasi inilah guru boleh menilai murid secara penilaian dalam bilik darjah tu sebenarnya. Okay, bagaimana nak mulakan? So untuk mulakan kita kena tahu dulu apa itu WooClap, Bluecurt dengan Slido ni. WooClap, Bluecurt dengan Slido ini adalah web-based gamification aplikasi gamifikasi secara web-based. Bermaksud apa yang kita bina, apa yang kita cipta ataupun apa sahaja soalan yang kita nak bagi pada murid kita akan dibuat secara dalam talian dan disimpan juga secara dalam talian. Bermaksud, capaian internet sangat penting untuk membolehkan kita menggunakan ketiga-tiga aplikasi ni. So selain daripada tu, kita boleh menilai murid, kita boleh jalankan PDPR untuk sampaikan konten dan pada masa yang sama kita juga boleh engage murid dalam pembelajaran yang lebih menarik. Okey, seterusnya bagaimana nak mula? Okay, untuk mula kita kena daftar akaun. Itu step yang pertama. Step yang kedua pula ialah kita kena login akaun tersebut. Step yang ketiga, kita kena rangka bahan paparan ataupun bahan konten yang kita nak sampaikan kepada murid. Dan step keempat, kita uji lari dulu sebelum kita sharekan pautan tersebut kepada murid untuk respon. Okey, jadi tanpa membuang masa, marilah kita sama-sama pergi kepada link ini. Ija akan sharekan link ini cikgu-cikgu boleh tekan www.wooclap.com. Link telah disampaikan dekat dalam ruangan chat. So cikgu-cikgu akan dipautkan ke paparan ini. Okay, ini adalah paparan WooClap. Okay, paparan WooClap ni terdiri daripada features dia, pricing, resource, teaching method, login dan seterusnya. So perkara pertama, bila kita nak mulakan WooClap ni, kita kena sign up. Kita kena sign up. Sebagai guru, wajib sign up.
Okay, sebagai murid tak perlu sign up. Okay, once kita dah share link kepada murid, bila murid tekan sahaja link tersebut, tak memerlukan dia download aplikasi ataupun sign up. Dia terus boleh bagi respon. Okay, so macam mana murid akan respon? Kita akan bina satu classroom kita menggunakan WooClap ini. Selepas kita bina, kita akan sharekan pautan kepada murid dan murid akan masukkan kod dia di sini. So dia tekanlah, maksudnya kalau nak belajar kimia, kita bagi kod kimia contoh. Dan dia tekan go ni, bila dia tekan go sahaja dia dah masuk ke classroom yang kita dah bina. Okey, untuk guru memerlukan cikgu-cikgu untuk login lah, sebab kita nak create soalan, kita kena ada satu pelantar. So kita kena bina pelantar kita dengan sign up. Sign up, macam mana nak sign up? Cikgu sign up macam cikgu register email sahaja. Okey, masukkan nama, alamat email dan juga createkan satu password yang unik lah mengikut arahan dia. Okay, selepas kita daftar tersebut, sebab Ijah dah daftar. So bila dah daftar, inilah paparan yang kita akan lihat bila setelah daftar. Bila kita dah daftar, kita akan dapat satu email notification dalam inbox kita. Okay, kita buka email yang kita daftar tu, inbox email yang kita dah daftar tu, dan kita verifykan email tersebut. Macam kita verify apa-apa sahaja registration lah. Kemudian dia akan bawa ke sini. Kita log in dan kita akan dapat paparan ni. Okey, setakat ni jelas tak? Ada soalan tak? Ada soalan ke? Jelas. Okey, jelas. Okey, seterusnya dekat sini, ini adalah features yang ada dalam WooClap di mana kita ada My Event, kita ada Create Event dan kita boleh ubah suai event lama untuk kita guna balik. Okay, now Ijah akan tunjukkan macam mana cara kita nak create classroom kita sendiri. So apa yang kita kena buat, kita tekan create event ni. Tekan saja create event ni. So dia akan buka satu dashboard baru. So di dashboard ni kita jangan lupa rename dulu kita punya subjek. Contoh sains. Tingkatan 2. Okay, nak buat tajuk apa? Contohnya tajuk magnet. Okay, dan kita pun tanda tick dan dia dah tukar dah. So di sini cikgu-cikgu buat sekali sahaja tapi cikgu boleh guna berkali-kali bahan yang sama. Yang ni lah yang bestnya dekat WooClap, tak perlu put effort lebih untuk buat berkali-kali. So seterusnya dekat sini, ini adalah link yang murid akan dapat. So untuk memudahkan murid, cikgu-cikgu boleh tukar kat sini kepada boleh ubahlah link ni supaya murid senang nak masuk. So kita tukar magnet tu jadi MGNT je, senang murid nak masuk. Nanti kod dia adalah MGNT je. Ataupun nak masuk nombor pun boleh, tak kisah. Dan jangan lupa copy link ini dan sharekan dekat dalam kita punya Google Meet untuk murid respon. Okay, sekarang ni tak boleh nak share lagi sebab apa? Sebab soalannya tak ada lagi. Okay, so sekarang ni Ijah nak ajar kawan-kawan untuk bina soalan. Okay, contoh kalau kita nak bina soalan, kita nak ambil kehadiran murid. So kita gunakan function word cloud. Okay, Ijah ulang lagi sekali. Kat sini kita ada multiple choice question, kita ada poll, undian, kita ada rating, kita ada open question, soalan yang terbuka, kita ada word cloud. Selalunya Ijah akan gunakan word cloud ni sebagai satu kaedah untuk dapatkan respon bagi mencatat kehadiran murid. So, tulis arahan mudah saja, type nama anda. Okay? Itu saja. So bagaimana dia akan appear? Dia akan appear seperti ni, seperti awan lah. Okay, tapi cikgu-cikgu boleh ubah appearance dia ni kepada list juga. Kalau terlalu ramai macam contoh audience kita 1000, kita tak boleh nak tengok dalam bentuk awan, kita boleh tengok dalam bentuk list. List dan awan ni kita boleh ubah-ubah sewaktu kita run nanti. Okay, seterusnya kita pun kalau nak bolehkan orang lain like kita punya jawapan atau murid lain punya jawapan, kita pun onkan pada like on answers. Okay, sekiranya soalan ini ada jawapan, kita boleh cadangkan jawapan apa yang sesuai. Kalau tak ada, biarkan kosong sahaja. Kemudian save. Okay, bila save, soalan itu akan appear dalam list yang pertama. Okey, tak cukup satu soalan. Kita nak tanya lagi soalan murid dah bersedia ke belum untuk mulakan PDP ataupun
murid-murid dah makan ke belum? Okay, so kat sini dah sarapan. Okay, ya. Belum. Okay, sudah dan belum. Okay, and then kita pun save. So bila save, dia akan appear pada soalan yang kedua. So sekiranya cikgu rasa soalan nombor 2 ni cikgu nak gerakkan dia nak jadi soalan yang pertama, tak ada masalah, tak payah edit apa, tolak je naik atas. Kita dah boleh ubah kedudukan. Okay, now jom kita run. Okay, berapa banyak soalan yang boleh dibuat untuk WooClap yang free? Ada 2 soalan yang boleh dibuat untuk WooClap yang free. Okay, tapi disebabkan yang Ija punya ni boleh buat banyak soalan, nak tunjuk dekat cikgu-cikgu. Salah satu soalan yang menarik untuk kita buat ialah kita buat brainstorming. So di mana bila buat brainstorming ni, contoh kita nak suruh murid banding beza. Apakah macam agama kan? Apakah maksud yang berikut? Kalau agama sesuai lah. Syirik kafir dengan syirik gali. Contoh. Okay, so kita pun save. Okay, so now kita nak run kepada murid. Sekarang ni Ija copy link ini, copy and then Ija sharekan kepada kawan-kawan di sini. Okay, so kawan-kawan yang ada device ataupun ada handphone sekarang boleh tekan je www.wooclap.com, masukkan kod ni. Kod dia adalah MGNT. Okay, kod dia MGNT. Okay, dah boleh masuk. Okay, sekarang Ija nak launch. Sekarang ni bila macam mana nak launch, kita tekan start. Bila kita tekan start, okay, kita pun tekan next. Alright. So di sini kita nampak paparan di mana tidak ada lagi murid yang sedang join. Okay, bila tak ada murid sedang join, okay, dah seorang murid join, dia terus appear di sini. Okay, Kak Rin dah masuk. Okay, boleh kawan-kawan masukkan nama, kita tengok. Okay, Kak Nani dah masuk, terima kasih. Lagi, silakan Cikgu Chow. Okay, so sekarang ni dah ada 3 nama. Kalau sebanyak mana murid masuk, nama dia akan appear dekat sini. So di sini adalah satu kaedah lain lah selain daripada Google Form untuk kita catat kehadiran. Okay, cuba spam nama kawan-kawan banyak kali. So apa akan jadi pada word cloud ni? Cuba spam banyak-banyak kali. Kalau spam banyak-banyak kali akan ada perubahan pada word cloud. Kalau kita tengok kat sini nama Kak Zairin dah besar. Bermaksud dia dah spam banyak kali. So kalau dia nak tegaskan jawapan dia, dia boleh beri banyak kali feedback tersebut nak menunjukkan bahawa itulah jawapan yang pilihan dia. Okay, kalau kita tanya apakah perasaan anda pada hari ini, semua akan kata excited, bimbang dan macam-macam lagi lah, tapi excited lebih. So excited tu akan jadi besar. Okay, dia mewakili kebanyakan jawapan yang diberi. Okay, ini dalam bentuk nama lah. Okay, so apa yang akan berlaku ialah apabila cikgu dah habis tanya soalan ni, cikgu akan gerak ke soalan seterusnya. Secara real time, pergerakan cikgu, murid akan ikut. Okay, murid akan ikut. Okay, nampaknya ada lagi cikgu yang belum lagi letak nama, silakan. Okay, tapi kita masa terhad Okay, so kita nak gerak kepada soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni adalah bila kita gerak pada soalan yang kedua, automatic device murid-murid kita yang join tu akan dibawa ke sini juga. Okay, dia akan bawa bersama-sama. So sudah sarapan ataupun belum? Okay, ada yang jawab sudah, ada yang jawab belum. Di sini macam mana cikgu nak nilai murid yang dah dengan belum ni, akan ada appear dekat bawah ni. Berapa orang dah murid yang telah respon? Okay, dekat sini ada 17 orang murid yang sedang respon, tetapi 11 baru letak jawapan. Tapi ada 6 orang lagi yang masih lagi tengah fikir macam mana nak jawab. Dan berapa bilangan murid dekat sini dia akan appear bilangan dan juga peratus. Tetapi cikgu-cikgu akan dapat nilai 12 orang ni siapa sebenarnya. Cikgu-cikgu boleh tengok. Okay, contohnya soalan A. Soalan yang pilih nombor 1 ni berapa orang? 12 orang ni siapa nama dia? Ali, Ahmad, Abu, Atan dan sebagainya. Semuanya cikgu-cikgu boleh download daripada data yang telah direkodkan oleh sistem.
Okey, ini contoh pula. Kalau soalan multiple ataupun soalan multiple choice question, soalan objektif pun sama. A, B, C, D, empat pilihan ni akan direkodkan siapa yang jawab A, siapa yang jawab B, C dan D. Okay, alright. Tu contoh soalan. Okay, yang kedua ialah yang ini. Okey, apakah maksud yang berikut? Apakah syirik kafi dan syirik jali? Di sini ada brainstorm idea di mana kita boleh identify murid-murid faham ke tidak maksud syirik kafi dan faham ke tidak maksud syirik jali. Dan pada masa yang sama, murid-murid boleh banding beza secara tidak langsung. Okey, tanpa dia mengeluarkan suara, dan kadang-kadang murid ni dia tahu jawapan tapi dia tak nak menyuarakan jawapan dia. So di sini kita bagi peluang kepada murid tersebut untuk jawab. Okay, bolehlah type dulu apa-apa sahaja, tak jawab jawapan pun tak apa. Type je apa yang kawan-kawan rasa terfikir sekarang ni, type je. Nak tunjukkan jawapan dia macam mana. Apakah maksud berikut? Syirik kafi, syirik jali. Mungkin ustazah boleh tolong mulakan syirik kafi dan syirik jali ni. Okay, tersembunyi, alamat, tak tahu kan. Dekat sini memang jawapan murid pun akan keluar macam ni. So, kalau kita nampak jawapan syirik tersembunyi ni betul kan. Kita pun boleh kata okay, ni jawapan betul. Tapi alamat tak tahu. Yang kat sini pun akan direkod siapa yang tulis alamat tak tahu. Tapi dia tak tahu pun, kita rekod jawapan dia. Okay, syirik tersembunyi, tak jelas. Okay, kalau misalnya kata syirik jelas, dia tulis kat sini jelas kan. Maksudnya jawapan dia salah. Dekat sini kita terus boleh betulkan. Dan murid nak jawab yang mana satu, syirik kafi ke syirik jali, dia boleh mulakan dengan yang mana-mana je yang dia suka. Kalau contohnya syirik kafi dia tak tahu, dia boleh mula dengan syirik jali dulu. Tak ada masalah. Okay, ini adalah features brainstorm. Okay, terang dan jelas. So di sini sebenarnya kalau kita boleh jadikan game ini sebagai apa? Kita boleh jadikan game ini sebagai satu quiz. Okey, macam mana nak jadikan game ni sebagai satu quiz? Contoh Ija tambah satu soalan lagi. Apa beza Ija dan Khairul? Contoh. Okey. Kita pun tekan like on answers. Okey, kalau kita nak letak masa, kita boleh letak masa dekat sini. Okey, save. Okay, dekat sini kalau kita nak jadikan soalan ni sebagai quiz, kita tekan competition mode ni sebagai tanda on-kan dia. Okay, dan sekarang ni kita run. Apa beza Ija dan Khairul lah? Tolong bagi jawapan dulu. Tak kisahlah dekat nombor 1 ke nombor 2 ke nombor 3. Nak tunjuk jawapan. Jantina. Okay, beza dari segi apa lagi? Okay, contoh ni jawapan. Okay. Dekat nombor 2 dan nombor 3 pun boleh bagi jawapan. Masukkan dulu. Okay. Boleh pergi kepada yang orange dan juga yang purple. Okay. Yang kat sini kita boleh letaklah apa dia punya kriteria dia. Okay. Seterusnya, bila dah ada yang masuk, boleh tolong jawab yang purple tak? Purple dengan orange. Boleh buat next. Okay, sikap. Lepas tu 2. Okay, settle So, kalau macam ni, kita nak tahu siapa yang menang. Murid yang jawab paling betul. Okay, ataupun murid paling aktif. So, kita boleh tengok dekat sini. So Kak Rin adalah murid yang paling aktif pada waktu ni. So, dia ada ranking 5, ada 10, ada 20. So kita boleh tengoklah dekat sini. Kalau yang ada anonymous ni maksudnya dia tak letak nama dia sewaktu join tadi. Okay, sepatutnya kalau murid-murid Ija yang dah biasa ni, dia akan letak nama dia sebab dia tak sabar bila nak habis kelas dia nak tengok ranking dia nombor berapa. Dan selepas dia dapat ranking dia ni, dia akan dapat free GrabFood delivery dekat rumah masing-masing. Selalu itulah yang Ija buat kat dalam kelas kan. So ini adalah antara contoh lah. Dan gamification ni menyebabkan murid tertunggu-tunggu untuk kelas kita. Alright, so Ija buka kepada ruangan soalan. Sebelum kepada ruangan soalan, nak hadiah please boleh? Okay, so di sini ada grid tau. So dalam grid ataupun report ni, cikgu-cikgu boleh download apa hasil jawapan murid. Yang murid respon tadi secara keseluruhan, dan dalam ni cikgu boleh screenshot dan masukkan dalam RPH cikgu-cikgu. Okay, selain daripada tu juga kita boleh export ke dalam Excel, di mana bila kita dapat file Excel ini, sekejap Ija pergi ke download file kejap, nak tunjukkan Excel. Okay,
Kejap Ija bukakan file ni. Macam mana jawapan itu appear? Sekejap. Kecilkan dulu. Okay. So Ija stop sharing sekejap. Okay, now Ija nak share kepada cikgu-cikgu macam mana jawapan tu keluar. Cikgu-cikgu boleh analyse jawapan murid. Okay, inilah jawapan dia. Okay, dekat sini akan ada nama murid. Okay, dekat sini akan ada nama murid. Kemudian akan ada setiap jawapan yang dia beri. Murid tak sedar pun sebenarnya. Okay, ni jawapan dia. Soalan nombor 2 dia jawab sudah. Okay, ada yang jawab betul. Okay, soalan yang ketiga, soalan tentang beza syirik kafi dengan syirik jali tadi kan. Ini jawapan murid. Setiap satu ada disertakan dengan nama dia. Murid tak sedar, kita je akan dapat. Okay, dan semua soalan lah yang kita buat, semua instrumen yang kita laksanakan memang ada dalam report ini. Alright, ini antara reportnya. So Ija buka kepada soalan sebab kalau tak ada soalan, Ija pass kepada Kak Yanti. Ada soalan ke? Ja. Ya. Hari tu, apa Ija rasa apa masalah Kak? Sebab bila Kak share link, diorang dah dapat dah dua soalan. Kak bagi 2 soalan. Diorang dah boleh tengok dua-dua soalan tu. Macam Ija kan buat satu step by step kan. So rasanya apa salah Kak tu? Soalan sebab diorang dah boleh jawab dua-dua soalan at the same time. Dua-dua soalan at the same time? Sekejap Akak share soalan macam mana? Macam mana akak share soalan? Akak share macam mana? Akak share link tu. Kan? Share link, lepas tu akak tengok-tengok tak sempat nak launch soalan kedua, diorang dah jawab dah. Oh, okay, faham. Di situ sebab apa? Sebab bila akak buat soalan ni, contoh Ija buat soalan type nama tadi, Ija edit balik. Kita boleh edit. Okay, dekat sini, bila jawab soalan ni akak letak timer. Bila akak onkan timer, dia tak sempat jawab lagi, dah habis dah waktu. So, lebih selamat akak jangan on timer dia. Cuba akak check balik dekat setting. Kena letak timer, tak dengar Ija, sorry. Jangan letak timer. Jangan letak timer. Kalau jangan letak. Jangan letak timer. Sebab kalau letak timer, dia mengganggu masa murid. Sebab ada murid dia boleh menjawab dengan cepat, ada murid boleh menjawab dengan lambat. So kita bagi time sikit, kita yang set timer dia. Manually lah. Okay, thank you Ja. Alright. Okay, ada soalan lain tak? Ada ke? Soalan lain? Ya. Nak tanya. Tadi Ija kata untuk free ni 2 soalan je kan? Untuk free 2 soalan. Tapi untuk create event, dekat event ni cikgu boleh create berapa banyak kalau untuk free cikgu boleh create berapa banyak event cikgu nak. Tapi untuk setiap event tu, kalau account free hanya boleh buat 2 sahaja soalan. Jadi alternatif dia ialah kalau misal kata nak guna yang free juga, account free juga, create event tu, create event yang berlainan. Maksudnya kalau kita buat tadi ada yang ni Ija buat 4 soalan sebab Ija punya account adalah account yang berbayar. So unlimited soalan boleh buat. Tapi kalau yang free boleh buat 2 soalan je. Jadi macam mana kita nak guna account free tapi nak buat juga 4 soalan. So 2 soalan yang lain ni, 2 soalan ni create event baru. So my event, create event, ulang langkah tadi. So buatlah soalan lagi. Tapi dia berada pada event yang berlainan. So apa yang berlaku kalau berada pada event yang berlainan ni, renyahnya sikit ialah cikgu kena share link tu 2 kali. Tadi link yang Ija share tadi, dia punya kod dia MGMT. Okay, so kali yang kedua, soalan yang ketiga, yang keempat ni, cikgu kena share link barulah yang ni. Copy je, share balik. Okay Kak Nani? Okay, faham. Okay. So ada juga cikgu-cikgu dia tanya, Ija, dia punya pricing dia berapa kalau nak bayar untuk WooClap ni? Untuk WooClap ni pricing dia adalah seperti berikut. Ini. Okay, yang free memang limited. Kemudian yang basic adalah $7. $7
$7 per month. Okay, yang Ija pakai sekarang ni Pro sebab Ija selalu bagi teknik menjawab melibatkan crowd yang lebih ramai kan. So Ija pakai Pro lah. Tapi yang free pun sebenarnya dah cukup dah kalau cikgu-cikgu nak guna. Cuma kena rajin sikit create event lah. Alright, saya rasa itu saja. So conclusionnya ialah kalau kita nak buat, kita pilih tajuk, tentukan jenis respon yang kita nak daripada murid kita. Sebenarnya semua apps ini boleh digunakan untuk set induksi, perkembangan dan penutup. Tetapi kalau Ija, memang Ija totally gunakan WooClap ini untuk keseluruhan sesi pembelajaran Ija start daripada awal sampai habis. So di mana apa yang Ija buat ialah sewaktu mengajar, kalau tengok dekat event ni, Ija ambil satu contoh event Event yang Ija pernah buat ialah tajuk biodiversity. So kita boleh cari dekat sini. Biodiversity. So dalam tajuk ni, Ija terus masukkan PowerPoint Ija. Okay, PowerPoint Ija terus masukkan di mana at presentation kita upload je PowerPoint kita siap-siap dalam ni. Lepas tu bila kita buat soalan ini, kita boleh selit dalam PowerPoint kita. Ni contoh PowerPoint yang kita dah buat. Tu soalan yang kita nak tanya murid tu kita drag on je nak tanya dekat mana soalan ni. Kita drag on je. Nak selit dekat mana. So dia integrate dengan PowerPoint kita. Dan kita pun save lah. Bila kita save ni, bila kita launch PowerPoint kita, ini PowerPoint yang kita buat. Okay, ni adalah soalan yang dalam WooClap. Dia akan bersama-sama. Okay, boleh tanya soalan? Silakan. Ya, Ija. Nak tanya, kalau upload yang PowerPoint tu, kalau dia ada audio, student boleh dengar tak? Okay, itu masalah WooClap. Audio dengan animation memang akan di-delete. Bukan, maksudnya dia tak boleh play. Audio dengan animation. Tetapi ada satu shortcut lain iaitu kalau cikgu ada video, cikgu boleh upload di sini. Audio dan video. Cikgu boleh upload dekat sini. Okay, video tu berasingan lah dengan PowerPoint tu. Cikgu stop dulu PowerPoint, cikgu pergi ke video ni. Tekan je. Oh, so dia tak boleh sekali lah. Okay, masih. Setakat ni WooClap tak boleh buat lagi. Annotation pun sama, WooClap tak buat lagi. Okay, thank you. Okay, lagi soalan? Kak Hatimah tadi, tanya soalan, nak tanya soalan kan raise hand. Kak Ija nak tanya kalau bayaran tu, dia setiap bulan kita kena renew bayaran lah ke dia direct potong? Okay, bayaran kita guna credit card ataupun debit card, kita daftar kita punya card, lepas tu dia akan potong sekali setahun. Maksudnya bayaran tu secara lump sum untuk setahun. Boleh? Okay, boleh. Terima kasih Kak. Alright. Okay, lagi? Okay, kalau tak ada soalan dah, Ija pass balik skrin ini kepada Kak Yanti untuk teruskan dengan Blue Cat. Okay, over to you Kak Yanti. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua. Suara macam tak ni pula. Okay. I share skrin ya. Izinkan saya macam bagi presentation dalam cara yang lebih santai. Okay. Hold on. Sorry, apa jadi? Silap. Ada tak? Ada? Ada. Okay. Alright. So, saya punya tanya, gamification in education.
using Bluecat. Okay, sebenarnya saya perasan kalau tengok PDPR College pun ramai je yang dah guna Bluecat, yang very familiar with Bluecat. Macam tengok Nani pun dah banyak kali guna kan, Nani. So Bluecat ni sangat user friendly actually, boleh explore sendiri. Okay, apa itu Bluecat? Satu permainan interaktif. Dia sebenarnya sangat similar, sama macam Quizizz dan Kahoot. Cuma lebih menarik sebab dia ada games, dia tambah games. Macam Quizizz is maybe strictly jawab quiz je kan. Tapi untuk Bluecat dia ada banyak pilihan game-game, so lebih menarik perhatian murid-murid lah. Okay, and Bluecat ni memandangkan soalan dia, kita boleh dalam the quiz, so quiz tu dalam multiple choice question saja, macam objektif. So kita boleh guna ni untuk uji tahap penguasaan pelajar. Maybe lepas kita dah ajar certain topic and then kita nak dia recap, dia revise, nak tengok dia faham ke tak, dan kita boleh guna Bluecat in a way, relaxing way, macam tak adalah pelajar bosan guna Google Form sahaja, right? Okay, so untuk bagi cikgu experience, maybe ada yang tak pernah lagi guna namanya Bluecat. So jom kita try main game. So cikgu boleh rasa, macam mana rasa jadi student lah bila main Bluecat ni. Okay, so for game ni saya pilih, sebenarnya ada dua. Battle Royale ni solo atau team. Saya nak buat team. Tekan host. Nanti saya akan ajar semua ni. Just kita main game dulu. Sorry. Okay. Link dekat chat box Sekejap. Okay. So cikgu tekan link tu dan join je dulu. Tak payah sign up ke apa-apa. Just join. Okay, kat sini pun sebenarnya Bluecat ni sesuai untuk main kalau student ada dua. Zarina first masuk. Dua device lah. Dia lagi cantik kalau student ada phone and at the same time dia boleh tengok screen dekat Meet tu dekat laptop ke. Dia lagi ideal macam tu. Okay, 11 tu. Any more? 14 players sahaja. Yang game yang saya pilih ni dia tak allow late rasanya, late players. Let's wait one more. Dia tak lagi satu. Okay. Boleh start? Alah, siapa keluar? $19, $20. Okay, I start ya. Okay, so these are your teams. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 team kat sini. Satu team, 3 orang. Okay. Okay, so instruction ni akan tunjuk dekat screen ni. I rasa part ni yang student kena tengok screen for the instructions. So, kalau yang ada satu gadget saja, maybe cikgu kena explain lah the instructions. Tapi budak-budak kita sebenarnya dah terror game, dia orang kadang-kadang tak payah instructions pun, they know how to play dah.
Ini personal opinion sebenarnya. Spesial. Okay, dia ada limit, saya ada set time. So sebab nak cepat, so I ada set time to for the question. So siapa yang macam lambat tak sempat akan miss lah the question. Irene jangan bagi soalan bocor, jawapan. Based on the previous team sebenarnya kalau tak dapat masuk ke? Kalau you dah kalah pun rasanya you still boleh jawab tapi dah tak ada dalam rank lah. Ni trik sikit. Ada yang jawab salah. Hijau kan warna sekolah kita. Sudah lupa. Okay, 4 teams remain. Ni macam terror juga ni. Sebab yang team lain macam cepat je. Yang before this cepat dia kalah. Yang ni macam lama sikit. The image. Okay, energy tinggal 3. Semua betul. So macam nak cari pemenang. I think I have 9 soalan. Okay, ni lebih susah sikit. Siapa ingat kat mana? Ni majlis graduasi 2018 kot? Grup ni macam baik je main kan tadi? Memang. Tak ada bunyi macam concentrate. Behave, sangat behave. Lepas tu tapi terror pasal tu dia senyap dia terror tu. Macam tadi sekejap je habis. Si ayam Korean. Okay, energy dah tinggal sikit tu. So 2 team remains. Silakan, ada siapa-siapa nak tanya boleh tanya je. So tinggal ni team YDA siapa? Waida. Oh, YDA. Orang terbaik lah. Yang ni Ida yang cakap. Okay, dah dapat result. Puan Hamimah ada nak tanya soalan tu. Mak tanya apa? Hadiah. Tu tanya soalan. Okay, final standing ni nama group kan, so kita tengok report. Kita tak tahu siapa.
So tadi ada 18, okay, ni report 18 players, leaderboard, okay ni geng yang menang, Ida, Lin and Aidai, okay, with 7 wins, and then boleh nampak lah the second. Okay, cuma sebab ni yang tak berbahaya punya, so kita boleh nampak yang ni je, so kita tak boleh nak analyse soalan, student betul apa, salah apa. So for yang free version, ini je lah yang kita boleh tengok. Alright. Apa soalan tadi? Ada soalan? Okay, bagaimana analisis? Okay, sekarang baru nak masuk. Okay. Kat atas ni ada macam panel dia lah. Okay, so ada dua cara. Satu discover, satu create. So yang saya nak tunjuk create first. Okay, tekan yang ini create. So yang ini akan keluar. So required title perlu apa-apalah title soalan ni lah, testing katalah kalau English nouns lah. Okay, cover image adalah cover image soalan tu lah, macam mana saya tadi. Okay, ni my set, ni lah gambar-gambar dia. Okay, just untuk make it more interesting lah. Okay, setting ada dua, privacy, public, maksudnya sesiapa saja boleh access your question. Private, you and your students je lah yang mana yang dapat link. Okay, creation method ada dua, manual dan Quizlet. Saya akan concentrate on manual sahaja, sebab Quizlet ni panjang cerita dia. Cikgu boleh explore sebab dia ada bagi instruction step by step. Boleh ikut sahaja. Tapi Quizlet ni you have to have, you kena ada your account. Kena buka account kat Quizlet dulu. Okay, so kalau manual, you pilih manual, you tekan create your set. Okay, you akan dapat ni. Ni sebab tadi tak letak gambar kan. Okay, add question. Dah. Type lah question. Okay, sebab dia multiple choice kan. So wajib kena ada 2 jawapan, choice of answers. Maximum 4. So bila dah type jawapan, make sure tick lah yang mana jawapan dia kat sini. Okay, macam you notice tadi my quiz semua soalan ada gambar. So sini you boleh letak ni gambar untuk setiap soalan. Alright. Dah letak ni. Okay, ada time limit untuk setiap soalan tu pun you boleh set time limit. Macam yang tadi I set cepat sebab nak cepat habiskan. So up to you lah. You tengok kalau you rasa cikgu rasa soalan ni susah, you bagi more time lah for students to answer, boleh. Okay. Random order, ni jawapan ni bila maybe akan terjadi kalau dia main game yang banyak round, dia ulang balik soalan. So bila dia ulang balik soalan, answers tu dah lain dah dia punya susunan dia. Okay, and then kalau dah masuk semua ni boleh save. Okay, ni cara satu. Ni manual lah, you kena type satu-satu. Cara dua, bila you ni guna discover set dekat atas ni, tekan discover. Yang ni you ambil orang lain punya. So kau tengok ni semua public lah ni yang you boleh ambil. Okay, let's say again for English, katakanlah kita nak cari for nouns. Okay, ada banyak. So pilih. Cuma the thing is Blue Card ni kalau you discover, you boleh main saja quiz ni, tak boleh edit. Tak ada tempat edit ni. So you kena berpuas hatilah dengan soalan-soalan ni. If you agree, kalau it's okay, kena dengan cikgu punya lesson, then you just host. Okay, now I tekan host before that, kalau nak duplicate dan edit boleh, tapi kena bayar. Alright. Okay, so let's say kita nak ambil yang ni, kita tekan host. So dekat sini yang dia berbeza dengan quizzes dengan Kahoot, dia ada banyak game mode yang kita tak ada masa lah untuk check one by one. You have to, cikgu kena discover sendiri. Yang banyak nampak orang main racing, yang nampak cikgu banyak racing. Okay, so each game ni dia ada dia punya setting lah. You kena baca kat tepi ni.
Ada yang player limit dia 60 saja. Okay, ada yang host game. Host game meaning main secara live. Mungkin you main dalam Google Meet ke. Okay, macam tower defense ni ada homework dan host. Okay, so yang game ni boleh set homework. So I tekan homework So bila you set homework, you boleh bagi due lah bila you nak. Okay, kalau ni dia bagi 1 hari, that means sampai 11.34 pagi esok. Pelajar boleh main. Okay, ataupun you boleh tukar lah. Up to you bila you nak. Deadline. Okay. And then round pun you boleh set berapa round you nak. Kalau soalan cikgu sikit and round banyak, dia akan ulang je soalan tu. Dia ulang-ulang balik. And then student akan jawab lah. Okay, so katakan ni semua dah setting, you just assign now. Akan keluar macam ni. Klik yang link ni. Bila you klik je, dia terus copy and then you terus paste dekat mana, dekat Telegram ke, WhatsApp ke, Google Classroom ke. Then pelajar boleh main dengan sendiri, time je lah, ikut their own time. Okay. Okay, back to dashboard. Ni dashboard. Kalau you dah buat, ni yang quiz-quiz saya pernah buat. Kat dashboard ni antara homework yang saya pernah kasih lah. Okay, tadi dah tekan tadi. Okay, homework ni selalu saya bagi guna Google Classroom. Ni pula history yang mana yang saya pernah main live. Okay, so dekat sini you boleh tekan and get the report balik. Ada je kat situ dia save. Okay. And question dia very senang. You cikgu boleh explore sendiri. Berapa soalan nanti yang kita boleh buat untuk free account? Berapa set ke berapa soalan? Berapa untuk setiap set tu ada macam tadi macam yang Ija cakap tu, untuk ni kena buat 2 soalan saja berarti kan? Kalau yang ni macam mana? Tak pernah so far main macam kalau tengok Discover tu macam ada 8 macam ada sampai 100 soalan pun ada. 75 tapi tak tahu lah dia bayar ke tak ada limit. Tapi so far ada kawan yang guna free tu 50 soalan lepas lagi. Dan rasanya set pun tak ada limit kot yang mana ke dashboard. Berapa banyak quiz yang you boleh buat kan yang main set ni. Participant je lah kot kan, dia had kan. Participant ikut game. Ikut game. Dah hilang lah. Macam tadi ada ajar manual kita kena set masa kan. Kalau kita tak nak set masa boleh tak? Dia ada gangguan tak pada macam kita nak berubah daripada satu soalan ke soalan yang lain? Untuk setiap murid. Nak set masa meaning ni sini. Tak ada time limit. Boleh tak? Zero lah, sebab tak ada time limit. Tak ada zero. Dia tak boleh rasanya sebab game ni kan boleh kosong tu. Tapi tak pernah try lah pula kalau kosong ni sebab game ni kan kena ada masa, kalau tak habis lah budak nak main. Dia tak ada pergerakan dia daripada satu soalan ke satu soalan. Oh, maknanya kalau kita tak set masa dia tak akan bergerak ke soalan seterusnya lah. Oh, okay, thanks. Sebenarnya banyak kena try yang game-game tu kan, kena mana ke yang host tadi. Kena try sendirilah, kena main dengan husband, dengan anak before bagi budak-budak kan, macam semua kena explore. Kak, soalan ke? Kak nak tanya? Yes. Kak Yanti, yang jenis games tu kan dia ada banyak jenis games kan? Yang tu ada limited tak? Jenis game banyak tu je dia kasih. Oh, maksudnya boleh guna berulang-ulang kali lah, tak ada limit? Boleh. No problem. You boleh guna macam for hari ni nak guna game crypto, besok nak guna game ni boleh, ataupun dalam satu hari tu dia no problem. Dia tak ada limit. Hamimah raise a hand. Tak ada.
Tak ada. Tak ada, actually dah time. Silap tekan. Silap tekan. Silap tekan, okay sorry. Sebenarnya dah ambil time Ida, sorry. Ida. Okay. Okay, so sekarang turn saya. Okay, kita ada berapa minit lagi Kak Yanti? 10 minit. Ada dalam 10. Okay. 11.50 ada 10 minit. Okay. Assalamualaikum semua. Okay, so hari ni saya akan tunjuk lebih kurang lah basic untuk kita guna Slido dan macam mana kita nak gunakan Slido dalam PDPR kita. Okay, so saya pergi terus sekejap ya. Okay. Okay, cikgu nampak tak paparan tu? Nampak tak? Nampak. Okay. So cikgu ada phone dengan cikgu kan? Okay, boleh scan barcode tu. Okay, saya akan aktifkan poll ni. Okay, so kita nak buat sesi energize lah. Okay, so cikgu bayangkan yang PM kita umumkan kebenaran untuk merentas negeri. Okay, jadi saya nak tengok apa perasaan cikgu, apa yang cikgu akan buat. Okay, kalau kita dapat merentas negeri. Okay, kemanakah destinasi pertama anda sekiranya kebenaran rentas negeri diberi? Okay, cikgu boleh jawab soalan tu. Okay, nampak balik kampung tu dah banyak. Maknanya semua orang rindu kampung kan? Semua orang nak balik kampung. Okay, maksudnya tulisan yang besar tu, itu jawapan yang paling banyak yang kita dapat. So kita boleh tahulah, okay, respon daripada pelajar kita. Hari tu kalau kita nak macam dah sampai tengah hari macam ni kan, kita boleh nak ubah sikit dia punya, dia dah penat kan. So kita boleh bagi energizer kat dia, kita boleh tanya soalan-soalan yang macam memberi dia semangat baru lah untuk join kelas kita. Okay. Okay dah. Okay. Inilah Slido sebenarnya. Okay. Okay, saya balik. Okay, itulah Slido. Okay, so saya nak perkenalkan Slido ni. Okay, Slido ni sebenarnya adalah platform untuk kita guru ni berinteraksi dengan menggunakan online polling, kuis dan perbincangan sesuatu isu lebih interaktif lah. Okay, kalau kita tengok kalau kita bincang sesuatu isu dalam kelas, kalau kita tanya soalan, okay, kita yang jawab sendiri ataupun tak ada pelajar pun yang nak respon kan. So dia akan, kalau respon pun respon dekat chat bar tu kan. So kita nak tengok daripada aktiviti yang kita buat dalam Slido ni, ramai yang akan respon. Okay, maknanya dia lebih seronok macam tu lah kot daripada dia nak on mic. Okay, so jadi kita boleh bina engagement kita dengan student tu. So kita boleh tengok dia still ada dalam kelas kita. Okay, so macam mana kita nak gunakan Slido ni? Okay, Slido ni kita gunakan sebagai set induksi. Okay, tadi saya buat energizer. So cikgu pun boleh buat set induksi macam tanya pengalaman lalu ke, apa yang kita tahu tentang topik tu ke. Okay, so kita boleh jadikan dia set induksi. So kita juga boleh jadikan tugasan untuk dia. Kita boleh create soalan, create latihan untuk dia. Okay, menggalakkan pelajar berinteraksi dalam PDPR. So macam saya cakap tadi lah, dia lebih seronok berinteraksi dengan cara begini daripada dia on mic. Okay, perancangan pengajaran guru. So cikgu boleh rancang, okay, apa yang cikgu nak buat tu seminggu sebelum, sehari sebelum. Okay, so lain daripada tu, Slido juga kita boleh gunakan untuk dapatkan refleksi. Okay, apa pendapat dia, apa yang dia dapat daripada kelas kita hari tu. Okay, seterusnya, okay, kegunaan lain dia digunakan sebagai fasa engagement. Macam saya cakap lah, macam kita tengah-tengah ajar-ajar, tiba-tiba kita terfikir nak buat, nak tengok, nak uji. Ada tak lagi pelajar tu dalam kelas kita? So kita bolehlah buat soalan-soalan yang simple yang dia boleh respon kat situ. Maksud maknanya dia ada kat situ. Okay, selain itu dia adalah alat untuk mengumpul data. So kita dapatlah jawapan, kita nak dapatkan refleksi berapa orang yang jawab, okay, berapa orang yang jawapan betul. Macam dia lebih kurang macam Whoklab juga. Okay, menggalakkan pendapat ataupun pandangan. So kita tanya soalan, dia boleh jawab terus direct kat situ. Okay, macam saya buat tadi lah sebagai energizer sebelum kelas. Okay, so tadi saya dah buat kan. Okay, macam mana kita nak create dia? Okay, so kita create dia melalui multiple choice, ada word cloud, ada quiz, ada rating, ada open text dan ada ranking. Dia lebih banyak macam Whoklab tadi lah, tapi Whoklab tadi ada banyak lagi lah dia punya feature kan.
Okay, so saya terus kepada laju ke? Saya terus kepada hands on lah. Okay, kita terus buat macam mana kita nak startkan Slido ni. Okay, so cikgu pergi je kat Google kita tu, dan cikgu type je Slido. Okay, Slido. Okay, dan ada tu cikgu terus je klik. Okay, cikgu akan dapat paparan macam ni. So Slido Audience Interaction Made Easy. Okay, so cikgu klik kat situ. Okay, dia akan keluar macam ni lah paparan begini. So kalau orang yang baru nak start guna, okay, cikgu boleh pergi dekat sini, get started for free. Okay, so kat sini nanti kita kena sign up lah. Kena sign up tu pun dia akan suruh kita pilih lah nak guna akaun yang mana. So kita gunalah nak guna akaun Google yang mana. Okay, so macam saya dah ada akaun, so saya akan login terus saja kat sini. Ataupun cikgu boleh je terus buat quick Slido. Tak payah buka pun, macam saya tadi kan, tiba-tiba nak tanya soalan, saya terus je guna quick Slido ni. Klik je, dia akan keluar macam tu. Lambat pula. Terus keluar macam tu. So cikgu boleh je create terus dari sini. Nampak kan ada create kat bawah tu. Okay, itu kalau macam kita nak terus senang lah. Okay, so hari ni kalau partisipan pula kita boleh bagi dia kod yang ada dekat situ nanti. Kod tu dia orang akan isi dan dia orang boleh join untuk jadi partisipan selain daripada barcode link yang kita bagi. Okay, so saya login. Okay, login. Okay, ini paparan yang ada sebab saya dah ada bahan yang saya dah buat dekat sini. Okay, macam kita nak start, kita nak buat soalan ke, kita nak buat poll ke kan. So kita start daripada sini. New Slido. Dekat New Slido ni dia ada from scratch, from template, ada present now. Okay, selalunya kalau macam from scratch ni dia akan keluarlah apa tool-tool yang kita boleh guna. Kalau template ni, okay, dia dah bagi dah contoh. Kalau template ni untuk icebreaker, kalau template ni untuk turn number ke, dia dah ada template yang kita boleh guna kat situ terus. Okay. Okay, kalau present now ni terus macam tadi, keluar paparan tadi yang quick Slido tadi. Okay, so kita nak start, kita start from scratch ni. Bila kita klik from scratch ni, okay, kita boleh tulislah event kita, kelas contohnya kelas PJ 5 Dama. Okay, tu cikgu boleh schedule lah tarikh dia bila. Saya cakap tadi perancangan guru. So kita boleh sediakan awal. Okay, okay. So kita schedule Slido kita. Okay, dia akan keluar paparan begini. So kita boleh create lah melalui tool yang kita ada. So dia ada sama juga macam booklet tadi, dia ada multiple choice. Okay, dia ada word cloud macam kita buat Energizer mula-mula tadi. Okay, cikgu juga boleh buat quiz. Dia ada quiz. Okay, dia ada rating, dia ada open text. Kalau kita nak bincang dalam kelas, nak minta pandangan pelajar kan, so kita boleh buat open text ni. So kita boleh ranking juga. Okay, so macam tu lah kita pilih daripada situ. So contoh, okay, multiple choice ni kita klik sini. Kita type je soalan. Contohnya apa? Contohnya pingat yang dimenangi oleh pasukan Malaysia dalam pasukan Olimpik Tokyo. Okey, so kita bagi jawapan dekat situ. Emas, okey, perak, okey, answer. So kita tandakan, okay, kita mark correct answer ni. So kita letakkan, so kita dapat pingat apa? Answer kan? So kita letak sini. Lepas tu kita save. Dia dah ada dekat kita punya event kita lah, live poll kita. So kalau kita nak tambah lagi, kita buat, pergi lagi kat sini. So kita pilih pula yang lain. So dia boleh macam cloud tadi, dia boleh 2 je kan? Ini dia boleh. Cikgu boleh tambah campur-campur, nak buat quiz kat situ pun boleh, nak tiba-tiba nak buat word cloud pun boleh. So tambah je kat situ. Okay, siapa yang sukan apa? Okay, sukan apa yang mendapat pingat tersebut? Okay, so kita kalau dia nak jawab banyak kali pun boleh. Okay, so kita save saja. Save, okay, dia dah ada kat situ.
Okay, so cikgu boleh tambah je lah ikut cikgu nak buat bentuk soalan ataupun nak buat bentuk bahan macam mana. Tapi dia terhad lah, dia tak macam booklet tadi dia banyak kan, dia ada finding image, fill in the blank. Okay, ni dia ada yang itu saja yang boleh kita guna. Okay. Okay, setakat ni ada nak tanya tak? Soalan dia unlimited ke Kak Ida? So far Kak Ida jawab letak dekat multiple choice itu 10, lepas lagi lah. Okay. Okay. Okay, lagi. Cikgu Okay. Malika. Ya. Okay, katakan kalau soalan tu dah sedia ada, kita copy paste boleh? Okay, copy paste saya tak pernah cuba lagi lah. Tapi saya rasa boleh kalau kita ambil daripada Word kita, tapi kena copy satu-satu. Kita tak boleh nak import terus tu tak boleh saya rasa. Dia kena ambil copy dan paste dekat ruangan soalan tu. Tu letak jawapan. Okay, thank you. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, dia ada nombor kat atas ni kan. Ini kod tu lah untuk kita bagi kat kelas tu. Macam saya kalau kita nak bagi pada partisipan ni kan. So dimasukkan kod ni pun boleh. Ataupun kita nak share tadi, okay, kita boleh share link kepada partisipan. Okay, nanti saya akan bagi. Okay, ataupun kita download QR code, kita bagi kat diorang pun boleh. Ni macam kita nak invite ke balai, so kita masukkan email lah. Okay, so kalau kita nak run dia, okay, macam ni kan. Yang ini saya dah buat ni. So cikgu boleh, okay, saya sharekan dia punya link. Okay, share link ni. Okay, ambil je link ni, cikgu copy. Dan cikgu boleh letak je terus dekat dekat kita punya base. So student join tu dia dah boleh jawab. So macam ni tadi kan. Okay, so saya try ni lah, present. Okay. Tadi saya guna barcode, so sekarang cikgu cuba masuk guna link yang saya bagi tu. Okay, dari sini kita dah ada, cikgu klik dia dekat poll ni. Okay, cikgu boleh pilih soalan mana yang cikgu nak aktifkan. Okay, soalan nombor 1. Cikgu try. So kat sini kita tengok ada 4 orang, 6 orang yang dah jawab. Ini bilangan ke atas ni. Ini bilangan berapa orang yang dah menjawab soalan. Okay. Macam tu. Sebenarnya kalau dekat cikgu punya apa tu nak cakap, paparan cikgu tu ada tak tulis untuk tulis nama? Boleh je, dia boleh tu, kalau student tulis nama dia akan, kita boleh check lah nanti siapa yang jawab. Okay. Okay, so kalau kita habis ni kita tukar je, okay, untuk soalan yang kedua. So saya aktifkan soalan yang kedua, so student boleh jawab juga terus. Ni ada Q&A answer. Sukan apa yang mendapat tingkat tersebut? Sukan apa? Okey. Okey, begitu je. Okey. Slido ni dia lagi senang daripada Wooclap lah kot. Kalau yang orang yang macam baru nak bermula guna, sebab dia macam user friendly lah daripada saya rasa lah, sebab saya jarang gunakan Wooclap tu kan. Okey. So cikgu boleh lah gunakan waktu nak dapatkan refleksi daripada pelajar. Okey, macam saya dah buat satu lagi untuk hari ni. So kita kalau nak pergi balik ke kita punya tu back je. So ini bahan yang saya dah buat tu. So kita tengok yang bengkel ni. Okay, ni tadi diorang dah jawab kan. Okay, so saya present. Kita sambung je lah aktiviti ni. Okay, cikgu boleh scan barcode tu dan cikgu boleh jawab juga soalan tu. So kita boleh dapat refleksi lah daripada situ. Apakah perasaan anda setelah mengikuti sesi ini? Okay, ada nak tanya tak? Kelaju sangat. Ini Mak Zara. Kenapa soalan kedua tadi tak dapat? Soalan kedua,
yang permainan apa tu kan? Sekejap saya back balik. Tadi Kita kena pergi tekan link sekali lagi tak payah Tak payah, aktifkan je. Kan dapat tak? Ke hijau? Your slide aktif. Dapat tak soalan tu? Saya pun tak dapat Kak Ida. Tak dapat? Tak dapat. Soalan pertama je boleh, lepas tu soalan kedua tak dapat. Dia ada edit respon je. Lepas tu tak gerak-gerak. Okey. Kejap Okey, cuba link tu baru. Dapat tak? Dapat. Kan. Maknanya kena bagi link baru lah Cikgu Farida, macam mana budak nak tahu sama ada jawapan dia betul atau salah? Okey. Ni tadi sebab kita adalah kat sini, dia boleh export tau jawapan kita punya result tu kat sini. Okay, download to export dengan go export to Google. Ni. Lagi satu dia ada setting kat situ, kejap mana. Kita pergi balik ni. Okay, mana tadi soalan 5 nama apa tu? Ni, kita edit balik kat sini. Oh, dia memang tak ada. Dia tak ada. So dia boleh macam ni je cikgu Karuna. Budak tak tahu jawapan dia. So kita kena bagi tahulah nanti, okey, jawapan yang dia apa. So ramai yang betul, kita kat sini ramai yang 87% betul kan. So siapa jawab answer tu macam tu je. Dia tak ada tunjuk kan. Dia lebih sesuai untuk induksi dengan refleksi. Dia secara spontan sebenarnya dia lebih digunakan dalam macam meeting ke apa benda kan untuk dapat keputusan yang cepat macam tu lah. Okey. Itu saja Slido. Okay, Ija kena ni kot. Si Yus Namalia dah tanya dah, Manggis dah siap ke? Okay, dah. Jom lah kita gerak ke sana. Yang untuk ni ada kehadiran ke? Ada link kehadiran tak? Ida boleh ambil kira ni? Ada. Kami ada burung hantu yang bertugas. Okay, terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Alright, okay. Terima kasih Kak Ija, Kak Ida. Okay, sama. Bye. Terima kasih semua.